Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar bin Hashim dan saya baru saja bersama daripada Jabatan Tanian. Jadi saya dijemput sekali lagi hari ini untuk memberi ceramah mengenai mitigasi Chili. Ini adalah ekoran daripada kita punya upscaling online ada 11 bulan. Jadi kita ada masalah tentang kita punya PDF. Tak tahulah macam mana data boleh match dengan kita punya laptop. Jadi inilah kita sambung dan saya akan cubalah untuk sekiranya kita lebih sistem pengairan sekali lagi, sebab bagi saya untuk menjayakan sistem mitigasi ini, sistem pengairan pun amat penting. Jadi untuk itu rasanya kita boleh mulakan terus kita punya ceramah pada pagi ini, iaitu mitigasi Chili. Jadi sebenarnya bagi saya kalau mitigasi Chili ini orang yang dah membuat mitigasi. Kalau dia baru-baru belajar terus nak buat mitigasi Chili, memang kemungkinan ada sedikit masalah. Macam mana pun dia kena cuba dulu dengan tanaman-tanaman lain untuk mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan, barulah boleh cuba-cuba nak tanam Chili. Sebab tanam Chili ini dia punya SOP-nya banyak kan? Banyak benda yang kita kena ikut, kita kena perlu, dan pengalaman pun kena ada. Okey, kita mulakan terus. Jadi kita tak perlu nak berintro banyak-banyak. Sebenarnya yang lepas bagi kita punya ceramah saya mengenai sistem mitigasi itu adalah intro saya dan juga pengalaman saya, bukan khusus mitigasi tapi kalau orang yang baru-baru nak mula dengan mitigasi ini memang boleh dengar lah, tapi kalau orang yang dah tahu mungkin akan membosankan. Jadi hari ini kita cuba untuk membuat ceramah mengenai penanaman Chili secara mitigasi. Ini sebenarnya bukan nota saya, pengalaman saya. Ini mungkin nota jabatan juga, dan insyaAllah saya akan cuba untuk menerangkan apa yang ada di dalam notanya. Okey, Chili mitigasi yang sebenarnya bukanlah satu kaedah penanaman yang kita nampak mudah. Bukan kata mitigasi konvensional pun sama juga. Ilmu nak kena ada kalau untuk nak menanam kaedah mitigasi Chili. Okey, tanaman mitigasi Chili sebenarnya kita boleh buat bawah struktur pelindung hujan ataupun open mitigation. Maksudnya terbuka lah, terbuka tengah panas macam itulah. Kalaupun bawah SPH ni cuma kos untuk membuat tu akan tinggi sebab SPH satu SPH mungkin lebih kurang dalam, kalau dulu pun kita membuat SPH ni lebih kurang dalam 20,000 satu biji, 20 kali 100. Jadi bayangkan kalau kita satu rumah tu baru boleh masuk berapa ratus pokok, berapa ratus beg je kan. Jadi kebanyakan sekarang ni orang buat mitigasi Chili ni secara terbuka, bukan bawah SPH. Bawah SPH kecuali ada dapat bentukan daripada mana-mana badan ataupun agensi ataupun daripada Jabatan Tanian sendiri. Okey, ini dia punya perbezaan di bawah SPH dan juga di bawah terbuka. Jadi apa yang penting di sini kalau kita tengok yang terbuka ni, dia punya kita panggil weed mat control ataupun inilah senang cakap tanah tu kena tutup, jangan bagi rumput tumbuh. Sebab kalau rumput tumbuh, di situlah tempatnya membiak serangga-serangga yang boleh merosakkan kita punya tanaman lada. Okey, ini sebenarnya lada yang cukup cantik lah, kaedah mitigasi. Buahnya pun cantik. Ini telur lama sebenarnya. Kalau saya tengok gambar ni, ini jenis lama, bukan jenis yang sekarang. Jenis sekarang ni buah ni lagi besar. Okey, yang
sebenarnya sistem mitigasi ini kalau kita tengok satu perubahan daripada kaedah konvensional kepada yang agak modern sikit lah dan lebih praktikal kemudian hasilnya lebih tinggi. Ini disebabkan jumlah tanaman secara mitigasi hampir 100 kali ganda kalau kita nak hampir 100 kali ganda. Lebih kurang lah, hampir 1 kali ganda, 100 kali ganda pula hampir sekali ganda dia punya jumlah tanaman, jumlah pokok yang kita boleh isi dalam 1 ekar. Kemudian kualiti tinggi dan stabil. Pengeluaran hasil dia stabil. Kemudian amalan culture yang sistematik lah. Maksudnya kalau ada rumput tak ada apa semua tu kita punya amalan sistem tanian tu memang cantik lah. Orang kata kita tak perlu nak membuang rumput, tak perlu nak membaca apa semua, guna serangga pun agak kurang Cuma kalau dalam amalan konvensional ni keadaan sekeliling yang jadi masalah kadang-kadang Kemudian peningkatan status penanam. Ini maksudnya tuan kebun tu lah. Kalau dulu dia tanam pakai tangkul apa semua, sekarang tak ada lah. Dia tak perlu pakai tangkul lah. Semua pakai timer, pakai pemasa lagi Ini cuma sepintas lalu persediaan awal untuk sistem mitigasi Ini sebenarnya struktur dengan sebenarnya kaedah untuk rumah pelindung hujan. Jadi lebih kurang lah kita ada dia punya penutup weak made control tu untuk tak nak bagi rumput naik, kemudian dia punya kerangka dipasangkan dengan plastik, netting, keliling pada SPS. SPS ni sebenarnya struktur pelindung hujan. Itu lebih kurang gambar untuk nak membuat lah. Sampai pakai traktor pun ada Okey, keperluan asas untuk mitigasi ciri. Okey, yang pertama dia rumah lindungan. Rumah lindungannya ada dua Satu rumah lindungan untuk semayan, satu rumah lindungan untuk kalau kita nak tanam bawah SPS lah. Kalau open tak ada lah rumah lindungan tapi untuk nak semai kena ada. Ini salah satu faktor penting kalau kita nak tanam mitigasi ciri. Yang sebenarnya kita menyemai tak boleh suka-suka letak je. Anak ciri daripada awal kita dah nak kena jaga, nak kena didik dia. Kita tak boleh semai rata-rata jadi tempat duduk sikit ke, kena matahari sikit ke, tak boleh. Dia back awal dia dah nak kena ambil kira Maksudnya kena ada dia punya rumah pelindung hujan dan juga kita panggil dia rumah semayan Okey, yang kedua dia sumber air yang bersih. Sumber air ini sebenarnya penting. Walaupun kita gunakan kecuali air DBA walaupun kita gunakan air dan sememang kita tahu dulu kalau kita berkebun secara konvensional, air itu memang cantik dan tanaman kita cantik. Tapi dari segi mitigasi, kaedah mitigasi, air perlu diambil kira. Jadi tuan-tuan semua kalau boleh air yang kita gunakan tu sebelum kita gunakan untuk kita punya sistem mitigasi ciri, kita kena minta tolong orang Jabatan Pertanian sendiri uji air itu, apa yang ada di dalam air itu. Sebab kadang-kadang virus, bakteria apa semua berpunca daripada air. Sebab tu kalau kita tanya orang lama-lama yang biasa berkebun ni, kalau kita kata kita punya tanaman kenapa bila umur dah sebulan dia punya daun keretik apa ke, dia akan tanya kita yang pertama, awak guna air apa? Jadi air sebenarnya penting. Jadi walau macam mana pun kalau tuan-tuan kata air di tempat tuan-tuan cuma bersih, sama ada air telaga daripada sungai ataupun telaga tiup, kita kena uji dulu air, kita kena test dulu air apa yang terkandung di dalam air. Sama ada bahan-bahan yang tak diperlukan oleh tanaman. Contoh kata macam sulfur, aluminium, heavy barrel. Jadi kita boleh guna air itu, tapi kena rawat Kita kena rawat dulu air. Baru boleh digunakan dengan sempurna. Barulah kita punya tanaman ciri itu daripada mula kita tanam sampai dari buah sampai habis dia tak kena keting ke, dia tak kena virus ke, dia tak kena bakteria. Okey, seterusnya sistem pembayaran. Yang sistem pembayaran ini nanti saya akan cuba untuk menambah lagi saya punya penerangan yang lepas. Saya ada bawa sikit
barang-barang ataupun alat-alat yang diperlukan untuk sistem pengairan petigasi saja, bukan sistem pengairan ladang. Kalau sistem pengairan ladang yang konvensional, contohnya macam yang komersial, contohnya macam durian, mangga, limau ataupun dusun, kena enten khusus pengairan ladang lah, baru boleh Tapi di sini saya cuma khususkan untuk sistem pengairan petigasi saja. Jadi selepas habis slot nanti saya akan tambahkan sedikit dengan slot sistem pengairan petigasi, untuk petigasi saja. Kaedahnya tak sama, sistem pengairan ni banyak kaedah, banyak cara, banyak jenis. Tapi saya akan khususkan untuk sistem pengairan petigasi saja. Dan seterusnya baja. Okey, baja dalam kaedah petigasi ini kita gunakan unsur makro dan unsur mikro. Maksudnya macam ni, segala jenis unsur yang diperlukan oleh tanaman kita bagi. Kalau contohnya kalau kaedah tanaman secara konvensional, tanaman tersanak, unsur yang kita bagi ialah NPK sahaja. Selebihnya tanaman itu sendiri pandai-pandailah cari dalam tanah. Sebab yang selebih itu maksudnya kalau dia tak makan pun tak apa, kalau dia makan lagi bagus. Macam tu. Jadi, tapi dalam kaedah petigasi ini kita bagi semua. Contohnya macam kita manusia lah, kalau ada kadang-kadang kita makan tahu ikan, sesekali kita makan daging, sesekali kita makan hati ayam, hati lembu untuk kita punya vitamin B kompleks. Tanaman sayuran pun macam tu juga. Contohnya yang kita bagi NPK saja. Yang selebihnya macam zinc, copper, amonium nitrate, dia akan cari sendiri dalam tanah. Sebab itu dalam campuran baja petigasi, unsur-unsur mikro ni campuran dia tak banyak. Tapi kita kena ada sebab kita gunakan media sabut kelapa. Dalam media tu kosong, tak ada apa-apa. Kalau dalam tanah dia boleh cari yang guna dia perlu. Tapi kalau dalam sabut, kalau kita tak bagi, dia langsung tak dapat. Jadi bila dia tak dapat, contoh kata kalau dia tak dapat MO ataupun amonium nitrate, tepi-tepi daun tak akan kuning. Contohnya macam tu lah. Okey, seterusnya alat pengukur. Alat pengukur ni maksudnya alat penyukat baja dan juga alat menyukat pH air. Okey, kita kena ada benda tu. Alat penyukat baja ni pentingnya untuk kita nak tahu sukatan baja mengikut umur tanaman kita. Okey, alat pH ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, setiap habis musim bila kita nak mula dengan musim baru, kita kena sukat kita punya pH media kita. Okey. Kemudian bekas tanaman ni maksudnya ada orang tanam nada, kalau konsep petigasi sebenar kita ambil yang kos murah lah. Contohnya kita pakai polybag 16x18, 16x16, 15x18, banyak saya polybag. Yang sebenarnya kalau lagi besar polybag itu lagi bagus sebab untuk pengakarannya banyak dan dia boleh mengambil sumber makanan daripada keseluruhan akar itu. Okey, macam saya kata tadi, regularnya kalau petigasi ni polybag kita boleh guna pasu, tapi satu pasu katalah RM1, 1000 pasu RM1000. Maka kalau satu ekar katalah kita letak 4,500 pokok ada, RM4,500 lah kita kena belanjakan untuk beli pasu. Jadi kalau di peringkat awal, kalau orang baru-baru nak mula untuk menanam dengan kaedah petigasi ini, seboleh-bolehnya kita kurangkan sikit kos apa benda yang kita boleh kurangkan. Contohnya kalau macam kalau kita guna pasu tu mungkin RM1 satu, kalau kita guna polybag tu mungkin sen saja satu polybag. Jadi pun dia boleh tahan juga sampai 2 tahun ataupun 2 tahun boleh tahan. Tengok jenis polybag yang kita guna. Okey, seterusnya media macam yang saya kata tadi, media tanaman yang kita gunakan ialah sabut kelapa. Ada juga orang gunakan media dengan sekam padi. Minta maaf, breakdown sekejap, kabel tercabut.
Okey, kita masuk sekejap Ada pula member lalu tersepak kabel ni. Hilang. Okey, ada boleh Okey, media tanaman saya sambung lah Tak apa, boleh dengar saya cakap Media tanaman yang kita biasa guna ialah sabut kelapa Sabut kelapa ni biasanya kita, kalau dulu-dulu zaman baru-baru saya membuat sistem irigasi ni, kita boleh dapat cuma di daerah Johor saja dan sedikit-sedikit di Selangor dan juga di Kelantan. Tapi kalau sekarang saya rasa kata-kata di tempat tuan-tuan pun mungkin ada orang yang boleh supply sabut kelapa. Okey, kalau masa ke awal dulu saya buat irigasi ni, satu buni yang beratnya 7 ke 8 kilo tu harganya baru RM3, RM3 per sen dengan tambah. Sekarang dah RM7, RM10 pun ada. Okey. Seterusnya biji benih. Biji benih ni ulanglah. Kalau dulu-dulu orang famous dengan Ciri Sakata 461, tapi sekarang saya tengok pun saya dah tak tahu dah sebut macam mana ni. Banyak sangat jenis Dia pakai nombor pun ada. Jadi benih ni ulang. Kadang-kadang bila di tempat kita tu dah ramai orang buat irigasi, kita tahu dah apa benih yang terbaik. Kita boleh dengar daripada cerita-cerita sahabat kita Jadi saya tak perlu nak sebutkan benih apa yang kita nak pakai, cuma kita tahu benih yang terbaik kita boleh beli. Okey, di sini cuma sebentar lalu dah sebab saya akan bagi dia punya penerangan nanti. Ini adalah gambar rajah. Ini sebenarnya bila kita baru-baru nak buat, kita punya layout sistem ni kita dah kena ada dah kena ada kita punya layout sistem. Kita tak boleh suka-suka nak letak kita punya polybag kat mana-mana kita nak letak, nanti kita nak letak di punya pipe jadi masalah Kita kena rangkakan dulu, kita kena buat dulu kita punya layout sistem. Kalau kita tengok di sini lebih kurang kita ada tangki, kita ada pipe pertama, kita ada pipe kedua dan juga penapis dan juga PE tubing, micro tubing dan juga drip ataupun drip pen. Banyak tapi pada nota ni dia tulis subline apa subline teliti dan macam-macam itulah lebih kurang, tapi nanti kan saya akan bagi penerangan Okey, ini cuma sekadar maklumat asas iaitu jarak tanaman 35 ke 50 cm kali dengan 120 ke 160 cm. Saya tak berapa pandai nak sebut cm, tapi kalau 35 cm ni berapa kaki? Ada 2 kaki setengah, lebih kurang pun. Dalam konsep penanaman kaedah irigasi ni, kita tak ada satu spek jarak yang khusus betul sebenarnya. Jarak ni bergantung pada kita. Kalau kita rasa tamak, kita tanam rapat-rapat. Tapi masalahnya bila dah rapat, daunnya rimbun dengan masa itulah kita punya serangan daripada serangga, serangan daripada kulat, virus semua akan masuk. Jadi jarak yang paling sesuai bagi saya lah, saya pernah tanam 2-3 kali tanaman lada ni. 2 ke 3 kaki kali 4 ke 5 kaki. Kemudian jarak antara baris tu 4 atau 5 kaki juga, supaya boleh masuk kita punya wheelbarrow masa kita nak membuat hasil Lebih kurang macam tu lah jarak. Itu pun kadang-kadang kalau kita masuk wheelbarrow tu masa membuat hasil pun dia punya daun yang dah, dia punya rimbun pokok yang dah merimbun tu memang terkena juga Okey, dia punya kepadatan untuk 1 hektar ialah 15,000 beg. Kalau satu polybag 2 pokok, biasa sekarang ni kebanyakannya orang tanam 2 pokok. Kalau dulu kita tanam 1 pokok, sekarang 2 pokok. Mana kalau 1 pokok tu kena virus ke, kena bakteria ke apa ke, buang tinggal 1. Pun kena-kena ni ada juga saya punya sahabat-sahabat letak 3 pokok. Jadi itu pulang pada kita. Jadi kalau kita nak menyemai ni, kalau 15,000 bayangkanlah rumah semayang kita besar mana. Okey, potensi hasil ini sebenarnya bukan satu angka yang tepat Kadang-kadang kita boleh dapat lebih, kadang-kadang mungkin kurang sikit. Tapi roughly dia anggaran kasar dia 2.5 ke 5 kilo per pokok. Anggaran kasar lah kalau kita nak buat kereta kecil semua.
Kemudian variety yang diterima oleh pasaran tempatan ataupun untuk ekspor ini saya rasa variety lama lah. F1 hybrid ni biasanya benih yang dikacau ataupun benih-benih lain. Contohnya macam kalau dulu di RS 911, Taiwan, Long Chili, ini benih dulu sebenarnya. Benih yang sekarang ni kita ada Sakata 461, ada juga kawan saya sebutkan saya benih cili dia nama Cik Mahmud, saya pun tak tahu kat mana dia dapat benih itu. Apa yang pentingnya benih itu benih hybrid, maksudnya benih yang dikawinkan lah. Untuk dapatkan benih itu buah ni pokok cili itu yalah, ini bukan kita orang research macam mana dia dapat benih itu supaya tahan lasak ke macam mana. Tapi berhati-hatilah nak pilih benih cili ni. Kalau boleh biarlah kita tengok cili yang kita tanam tu pernah ditanam oleh sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, yang mana hasilnya cantik. Sebab pernah seorang sahabat saya tanam cili, satu biji cili harga dia 20 sen. Spek khususnya dekat situ, pokok cili itu tak akan kena bakteria ataupun virus ataupun sakit ketek. Tapi dia tanam tak banyak, dia beli cuma 500 biji, bukan 500 biji ada, 500 biji benih ada. Satu biji harga 20 sen. Bila ditanam, bila disemai cantik, bila ditanam besar pun cantik. Masalahnya satu je, virus apa semua memang tak kena, memang cantik. Ibaratnya macam kita tanam selain daripada lada, contoh kata macam kita tanam timun, peria ataupun petola ataupun bendi, tak ada daun ketek-ketek semua tak ada, memang cantik. Tapi masalahnya bila keluar hasil buahnya sekadar 4,5 inci paling panjang. Jadi jangan terkena macam tu Pokok memang cantik. Jadi bila kita nak jual dengan lada kita yang cuma 4,5 inci je panjang, orang akan kata lada B. Bila lada B kalau sekarang harga RM2-13, harga B jadi RM3-4 atau RM5 macam tu lah. Jadi jangan terkena macam tu. Kalau boleh kita nak tanam lada, kita pilih benih hybrid yang pernah ditanam oleh sahabat-sahabat kita. Kalau nak try ni, yalah kalau kita ada duit-duit, saya pun teruja juga bila kata benih lada ni, anak lada ni, anak pokok lada ni terhindar daripada serangan virus ataupun mozaik atau kerating apa semua. Jadi memang kita rasa baguslah, sebab itu satu masalah tanaman lada ni. Jadi cuba pilih benih yang dah biasa rakan-rakan kita tanam ataupun kita dah biasa tanam dengan begitu. Jadi penjagaan dia pun kita tahu Okey, ini bentuk rumah semayan. Jadi dalam penanaman lada ni sebenarnya benda ni penting. Jangan pandang remeh. Rumah semayan memang perlu. Kalau nak tanam lada, kalau tak nak buat rumah semayan, fikir dua kali lah. Sebab kita menyemai lada ni sebulan punya masa. Kalau kita open, kalau lah kata 1 hektar tu 15,000, berapa punya luar kawasan kita nak open. Jadi kita nak kena buat rumah semayan. Buat betul-betul. Jangan betul kita tengok kawan kita, alah semai biasa tu boleh. Tapi bila kita semai nanti kan, kalau silap hari bulan, keadaan sekeliling yang tak cantik, masa ataupun cuaca menyebabkan kita punya pokok, anak pokok kita daripada awal lagi dah nampak ketek, nampak tak sihat. Jadi kita nak tanam pun macam, yalah beli benih bukan murah Jadi walau macam mana pun kalau nak tanam lada ketika cili, kena ada rumah semayan. Itu satu perkara penting lah. Sebab tu saya kata kalau orang tak biasa dengan tanaman lada, kalau cuba-cuba nak berkecimpung dengan lada irigasi, ikut betul-betul dia punya SOP. Jangan suka-suka orang buat kita buat, orang buat kita buat. Nanti orang buat jadi kita buat jadi. Okey, ini pelbagai bentuk bekas anak semayan lah. Tapi kebiasaan kalau kita tengok yang pakai tray tu lah, yang pakai anak pasu tu dengan pipe PVC yang kita potong setangga 2 inci, 1,5 tu, ini sebenarnya cara dulu Kalau kita tengok orang tua-tua dulu pakai daun kelapa je, dipintalkan daun kelapa tu jadi bulat, dia letak tanah, dia boleh semai macam-macam benda, dia boleh semai ke situ Tapi sekarang kita dah ada tray yang 104 lubang, 114 lubang Jadi kita guna tray. Kemudian kita gunakan pula dia punya tanah semayan. Kalau zaman-zaman dulu tanah bakar je, dia orang buat semai anak-anak pokok, tak kira sayur ke tenikai ke dulu Tapi sekarang dia dah ada dia punya tanah semayan ataupun kita panggil dia sebagai pigmos
Orang dah biasa dengan ni, dia akan tahulah pig moss apa. Jenis apa-apa nak pakai pun dia tahu kan. Okey, kita punya anak semayang kita cuma kekalkan kelembapan sahaja. Jangan dibasah, ni sepatah kata macam orang belah-belah saya sampai lenjut. Jangan dibasahkan sampai berjejer-jejer air tak. Sekadar mengekalkan kelembapannya saja. Larutan baja juga penting. Kalau terlebih baja masa pokok anak, pun pokok dah tak cantik, dia akan jadi kerating. Kita ingatkan virus atau bakteria, yang sebenarnya terlebih baja, daun yang akan berkedut. Jadi kena ikut betul. Kemudian kalau kita tengok di situ, dulang semayang kita pun kita kena rendam dengan racun kulat. Macam-macam ada, racun kulat macam-macam ada. Yang biasalah bekas semayang itu. Sebelum kita isikan dengan tanah semayang, kita semayang ada, kita kena rendam dulu untuk mengelakkan kulat ni lah. Kemudian larutan baja yang kita perlukan untuk anak semayang kita. Minggu pertama air bersih saja. Minggu kedua larutan baja yang kita perlukan ialah 1.5. Tapi kalau saya yang menyemai, minggu kedua pun air bersih lagi. Ini pengalaman saya. Saya cuba kongsi-kongsikan lah. Kemudian minggu ketiga saya tak bagi lagi 1.5, saya takut dia terkejut. Saya cuma bagi bawah 1,000. Hari ini 500, besok 700, lepas tu lusa 800, macam tu lah, lebih kurang. Jangan terlalu banyak sangat. Sebab pada pig moss ataupun pada tanah semayan tu, dia dah unsur-unsur mikro sekadar sikit-sikit, so dia dah boleh ambil dari situ. Jadi kalau kita nak bagi larutan baja ni, jangan terlalu mengejar sangat. Sehingga minggu keempat paling-paling pun 1,000-1,100 saja saya letak saja. Bila dah masuk polybag, baru kita betul-betul berani 1.5, 1.6. Ini kaedah pembajaan anak semayang kita. Bila kita dah semai anak benih tu dah naik dalam 1 inci ke 2 inci, kita nak menyiram tu kadang-kadang kalau kita siram pakai watering can ataupun alat penyiram tu, kadang-kadang pokok boleh tumbang kasar. Jadi kaedah dia rendam. Kita kena carilah satu bekas ataupun kita kena buat sendiri. Kaedah nak buat ni, kalau orang dulu dia pandai, dia pakai plastik, dia tepung kiri kanan apa semua, ataupun dia beli betul tray. Tray ni ada jual dekat kedai-kedai DIY ataupun kedai diri pun ada jual tray ni. Jadi kena, kalau boleh tray itu biar besar sekali lah dengan Kemudian rawatan dan kawalan di tapak semayan. Ini sebenarnya secara ringkas je. Kalau yang betul-betul nanti, kalau tuan-tuan betul-betul berminat, kena bertanya lagi lah sama ada boleh nak berwasap ataupun rakan-rakan yang buat 3,000 ramai sebenarnya. Okey, rawatan dan kawalan di tapak semayan. Yang pertama dia, siram ataupun sembuh dengan racun kulat Privicure 1 minggu sekali. Racun kulat Privicure ni under company Bayer. Saya rasa tuan-tuan tahu kalau dah biasa dengan aplikasi ni, dia tahu. Kemudian jika perlu, buat semburan kawalan rosak dan penyakit. Ini saya kata tadi, kalau kita semai di tempat yang terbuka, kita kena standby. Kena standby, dah ada tanda-tanda serangan baru kita nak sembuh. Sebelum ada pun kita kena standby. Kalau tempat itu buka, umpamanya kalau sekeliling kita tu dah ada orang yang nanam terung ataupun lada juga, lalap fly, white fly ni memang disuka, jadi kita kena jaga. Walau macam mana pun kena sembuh. Sebelum ada tanda-tanda serangan, kena sembuh. Okey, yang seterusnya, penakaian 1 minggu sebelum dan semasa pindah anak pokok ke ladang. Kita kena buat. Sebab tu kalau kita menyemai benih, contoh kata 1 hektar 15,000, kita kena semai kurang-kurang 17,000 ataupun 18,000. Sebab nanti kita punya anak benih tu ada yang biasalah, ada yang batu dan yang tak naik-naik tu. Jadi kita kalau benih-benih macam tu, kita tak perlulah tanam. Kita nak betul-betul benih yang aktif dan subur, baru kita tanam ke polybag, baru kita alih ke polybag. Tapi sebelum tu, sepatutnya letak ni di belakang, tapi dia ke depan. Sebelum kita dah, bila kita mula menyemai,
kita dah standby kita punya ni semua. Kita punya sistem pengairan, kita punya media, kita dah masuk kita punya media. Kemudian kalau pagi kita dah buat dah siap-siap. Sebab kita punya anak sembahyang sehingga berumur sebulan. Jadi dalam tempoh sebulan saya rasa kalau tapak kita dah siap, kita boleh standby dan benda semua. Jadi sebelum kita mengalih kita punya anak benih cili ni ke ladang ataupun ke polybag, kita punya sistem pengairan ni kita kena uji dulu. Maksudnya kita kena pumpkan air biar penuh. Bukan biar penuh. Biar semua air itu masuk ke kita punya polybag. Dan sama rata, lebih kurang. Kalau nak sama rata setepat-tepatnya memang tak boleh. Seperti saya kata yang minggu lepas tadi, dia akan berbeza juga. Tapi perbezaan dia tidaklah sampai 10 mili, 20 mili, tak ada. Cuma titik-titik je lah. Sebab tu dalam sistem pengairan ni kita punya layout sistem tu penting. Dalam sistem pengairan irigasi terutamanya, layout sistem itu penting. Kita jangan suka-suka letak pipe tu kat sini, tarik dia punya PE tubing, kemudian kita susun sampai 100 bag. Alamat nanti yang belakang tak dapat air. Ataupun kalau dapat titik-titik je. Orang dah dapat 250 mili, dia cuma dapat titik-titik je. Jadi kita punya pokok nanti macam bentuk atap, depan tinggi, belakang rendah. Sebab tak cukup air, tak cukup banjir. Okey. Kemudian apabila sistem pengairan kita dah siap, kita uji apa semua, media pun kita dah tengok dah cukup basah, kita dah susun, dah masuk apa semua, kita dah bilas kita punya media ni kurang-kurang 3-4 hari ataupun 5-6 hari lah saya. Kalau media baru lah, kalau media lama tak apa, 2-3 hari cukup. Tapi kalau media baru ni, harap-harap kalau dalam tempoh kita susun tu ada hari hujan, lagi cantik, dia boleh basuh terus, dia boleh cuci terus. Kemudian dia punya kerja-kerja tapak untuk pemasangan trellis. Pemasangan trellis ni maksudnya ada orang buat dia macam-macam kaedah lah. Kalau dulu-dulu kita tengok dia akan standby, akan junjung dengan dawai supaya dia boleh ikat cabang-cabang lada tu nanti, supaya cabang-cabang lada tu tak patah bila buah dah banyak. Kemudian sekarang ni dia orang kebanyakannya pakai jaring. Pakai jaring tu adalah dia punya tahap lebih kurang dalam sekaki setengah ataupun 2 kaki daripada pokok lada tu, daripada paras polybag tu, dia pasang jaring supaya cabang-cabang tu bila naik ke atas jaring tu dia keluar buah. Bila angin kuat ke apa ke, ialah cuaca kita kan, dan dia tak patah, dia boleh bertopang pada jaring kita. Kemudian pensterilan ni, faham tak maksud pensterilan? Sekejap lagi kita cerita. Kemudian seterusnya penakaian macam saya kata tadi lah, kita sulam ke, kita ganti pokok yang tak sihat, kita gantikan dengan yang cantik. Bekas tanaman polybag sama ada putih ataupun hitam ataupun pasu. Tapi saya rasa kalau pasu ni kita nak tanam dalam 50 pasu ataupun 100 pasu di tepi-tepi rumah mungkin boleh kot. Tapi kalau nak buat besar-besaran, rasanya kos dia tinggi. Apa yang penting dalam tanaman lada ni, dia punya media ni kita kena padatkan sikit lah. Dan jangan terlampau longga sangat, kena padatkan sikit. Jenis campuran media mempengaruhi pengurusan pengambilan nutrien. Dia sebenarnya sabut kelapa saja. Kalau orang nak campur pun dengan sekam bakar. Tapi bagi saya cukup lah. Kalau nak pakai sekam bakar, pakai sekam bakar. Kalau nak pakai sabut kelapa je. Tak payahlah campur-campur. Tapi kebanyakan orang sekarang semua pakai sabut kelapa sebagai dia punya media. Ini satu perkara penting juga. Bekas tanaman ataupun polybag tu kita perlu tinggikan dia. Mungkin orang tertanya-tanya, kalau tempat kita tak banjir ke tak apa, kita tak perlu tinggikan. Bukan masalah banjir ataupun tidak, tapi masalahnya bila sekejap hujan turun, air bertakung. Kalau kita perhatikan kita punya polybag ataupun kita punya pasu tu tadi, di bawahnya ada lubang. Pada polybag pun serupa. Dia ada lubang kurang-kurang 1 inci daripada paras bawah polybag. Jadi bila hujan 1 jam, 2 jam, katalah air bertakung, air itu akan diserap masuk ke dalam polybag. Dan air daripada luar ni, yang tanpa baja ni, yang penuh dengan apa benda kita tak tahu,
itu juga akan menyebabkan kita punya pokok dada boleh mendapat virus ataupun serangan-serangan bakteria kan. Jadi itu penting. Kos juga tu, kalau satu pallet kita nak beli 600 biji, satu biji mungkin dalam 20 sen kot sekarang, 25 sen ataupun 30 sen satu biji. Jadi kita perlu tinggikan kita punya bekas tanaman ataupun polybag ni. Selain itu dia punya ruang pengudaraan juga lah. Kita tak nak ada, bila dia basah kering dia akan menyebabkan kulat juga pada bawah polybag itu ataupun pada bawah pasu gitu kan. Jadi ini satu perkara penting, kena ambil kira kan. Fikir-fikirkanlah. Okey, ini dia akan terbalik sini. Membilas media, membasahkan keseluruhan media dengan air bersih sebelum anak pokok dipindahkan ke ladang. Ini tak kira lah sama ada kita nak tanam kali pertama ataupun penanaman yang seterusnya. Walau macam mana pun kita kena bilas. Tujuannya untuk membuangkan segala mineral yang tidak dikendaki oleh tanaman kita kan. Sebab kadang-kadang bila kita dah letak, katalah kita dah tanam satu musim nada tu ambil masa lebih kurang dalam 5 bulan atau 6 bulan kan. Jadi sisa baki daripada baja yang kita gunakan itu akan menyebabkan toksik juga pada kita punya bahagian bawah polybag kita, bahagian bawah media kita. Sebab tu kadang-kadang kita orang di sini, di tempat saya ni, setelah kita tanam 3 atau 4 musim yang very short term crop, bukan ada lah katalah kita tanam timun, kita tanam pria, yang mana kita tanam tu dalam tempoh sebulan setengah dia boleh berbuah kan. Jadi kita terbalikkan dia punya polybag. Maksudnya kita letak polybag lain, kita tonggingkan yang bawah ke atas bawah. Tukar polybag lah, ibarat kata macam tu lah, tukar polybag. Kita terbalikkan dia. Kita orang biasa buat macam tu kan. Kemudian kita bilas juga lah, bukan kata kita tak bilas, kita bilas juga kan. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan yang di request? Kalau ada, tolong bawa terus kan. Okey, yang tadi saya kata pensterilan. Pensterilan ni kalau nak cakap lain ni fumigate ataupun membasmi kuman, juga macam itulah. Membasmi kuman, bakteria dan juga virus khususnya untuk pusingan kedua. Tapi yang sebenarnya bukan khusus untuk pusingan kedua. Kalau tanaman cili ni dia kat awal. Tanaman pertama pun kita kena buat juga Kita kena sebur segala ni ubat untuk membasmi kuman dan juga bakteria. Sama ada di rumah perlindungan, di tapak semayang kita, di rumah semayang kita, dalam bekas-bekas dari semayang kita, kita kena cuci semua. Sama ada kita sembuh ataupun kita gendam, ataupun kita apakkan dia. Okey, saya cuba dulu untuk soalan pertama. Bagaimana tuan memilih secara SPS atau terbuka? Adakah ia memainkan peranan dari segi cuaca panas hujan di lokasi tersebut? Saya ulang balik dengan soalannya. Bagaimana tuan memilih secara SPS atau terbuka? Adakah ia memainkan peranan dari segi cuaca panas hujan di lokasi tersebut? Saya tidak kata kita nak memilih. Kalau kita kata kita ada duit, kita boleh pilih membuat SPS. Okey, macam tu. Sebab kelebihan SPS ni, dia boleh menanam sepanjang musim. Walaupun musim tu hujan ke, kemarau ke, panas ke apa ke, yang penting air ada, kita boleh tanam. Dan kalau terbuka ni, yang sebenarnya kita nak menjimatkan kos saja. Tapi dari segi kaedah SPS, lagi baiklah. Kita punya tanaman akan terlindung lebih kurang dalam 80%, 90% daripada serangan-serangan serangga kan. Kalau yang terbuka ni kita tak ada tutup apa-apa. Hujan memang kena hujan lah, angin memang kena angin lah. Tapi kalau bawah SPS ni memang terkawal sikit Tapi itulah satu SPS kalau 20 kali 100, kosnya kalau dulu-dulu pun dekat 20,000 sekali dengan barang, sekali dengan upah buat.
kita tak perlu pilih lah. Bagi saya gini lah, kalau kita banyak duit kita boleh buat secara SPS. Kalau rasa, tapi kebanyakannya jaranglah, kecuali kalau di tempat-tempat tu macam di tempat saya di KPM Indapura, Kuantan Pahang, Jabatan Tanian sendiri dah sediakan tempat untuk peserta. Okey, satu peserta dia bagi 16 rumah. Jadi kita tanam di bawah rumah SPS. Jadi macam saya kata tadi, cuma kelebihan dia sepanjang musim kita boleh tanam, ya? Dengan apa-apa tanaman lah, sayuran lah maksudnya, ya? Okey, soalan kedua, ada nombor nombor handphone saya nanti saya tulis lah, ujung-ujung usul kan saya akan tulis. Okey, kita sambung balik. Kaedah semburan dan juga renapan ataupun alihkan cecair, cecair bahan dia, so kita boleh, kalau dulu-dulu kita boleh guna Sidol, Dettol, Polvident, Lindor. Sekarang ni dah banyak. Kalau sekarang ni saya dah yang saya nampak cuma Dettol je ada orang pakai. Yang lain-lain ni saya nampak. Tapi sekarang ni ada satu kaedah yang saya tengok, dia gunakan suplemen daripada unsur-unsur nutrien, ya, untuk menetralkan kita punya media. Banyak dijual di kedai-kedai. Cubalah cari yang elok. Saya nak sebut pun tak pandai ke, sebab kita dah pakai. Kalau saya sebutkan, saya takut saya ni nak rapat ke company ni. Tak juga, tapi kita ada pakai, contoh kata macam Confido, kita ada pakai Extra Root daripada company Avansia apa semua, Confido daripada Sing Kuat. Jadi benda tu kalau kita pergi ke kedai racun dan jual baju-baju tanaman ni, banyak dia punya cadangan, untuk mencuci kita punya polybag. Okey, seterusnya kita pergi pada pengurusan tanaman di ladang. Ada pula Art Studio Temeluk dah reply kan saya punya nombor 0192958408. Saya pun tak kenal kadang-kadang. Orang kenal saya, satu faham orang kenal saya tak kenal orang. Tapi kalau ada yang WhatsApp dengan saya itu mungkin saya kenal lah. Okey, ada yang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syak. Tuan jangan lupa kongsikan cara untuk pH air yang lebih. Oh ya, betul-betul. Nanti kan ada pH air yang kurang dan pH air yang lebih untuk kesesuaian tanaman. Sekejap lagi kan ada dalam slide ni, boleh tengok. Okey, pengurusan tanaman di ladang. Mengubah ke ladang. Pindahkan anak benih semayam bersama media tanaman yang memegang akar. Ini biasalah, sekarang cerita je lah. Padatkan pun biasalah, jangan tak padat, kena padat sikit lah, jangan padat sampai putus dia punya akar-akar yang kecil. Kemudian cucukkan penitis tu di zon tanaman perakaran 2 ke 4 cm dari akar tanaman. Dia punya dia sebenarnya bukan penitis. Kalau penitis ni drip, yang ini dia true drip ataupun drip pen. Dia sebatang. Sama ada true, kita panggil, kalau dulu saya panggil dia true drip, sekarang ni ramai orang panggil drip pen, jadi saya pun ikutlah juga drip pen. Kalau penitis ni macam emitter kepala penitis lah, dia boleh keluar 1 jam 4 liter, 8 liter macam tu. Okey, boleh pindahkan anak ni bersama semayang tadi yang dengan dia punya media-media tu sekali lah, dia punya PMOS tu. Jangan cabut pokok dengan akar pula. Tapi dalam koman yang benda ni takkan orang tak tahu. Kemudian membaca minggu, daripada 1 minggu ke 3 minggu, 4 minggu ke 7 minggu, sehingga 8 minggu dan seterusnya. Kemudian kekerapan membaca, jumlah mililiter sekali siraman. Kemudian ujung itu kepekatan baca. Jadi tuan-tuan boleh tengok betul. Kalau boleh snap nak save ke apa ke, save lah dulu. Catatannya, kekerapan bergantung kepada cuaca. Panas lebih kerap, kalau hujan kurang sikit. Tapi kalau kita dah set timer, dia akan follow. Jadi kita kena ada juga kat kebun. Dia sebenarnya kalau panas lebih kerap ni maksudnya
Sebab panas dia punya media tu cepat kering. Jadi kita tak nak pokok tu layu. Kemudian kalau boleh dia punya kecairan baja ataupun kepekatan baja tu kita cair sikit. Kalau contohnya yang pertama tu 1.3, kita letaklah 1000 ataupun 800 saja. Sebab kita kena siram kerak kali. Sebab kalau kita bagi direct air kosong waktu dia panas pun tak apa sesuai. Kemudian kekerapan tu kalau kita tengok di sini 4 hingga 6 kali sehari. Sekarang ni maksimum kita orang buat cuma 3 kali saja. Kita nak cuba reducekan kos 3 kali. Jadi benda ni kadang-kadang ada yang sebenarnya dia perlu bagi yang lebih sebenarnya, tapi kita cuba buat 3 kali. Alhamdulillah boleh Cuma kepekatan tu kadang-kadang berbeza. Macam di tempat kami air ada masalah. So kepekatan dia dan dia punya sukatan baja dia pun berbeza. Kalau saya nak bagi ke tuan-tuan saya punya sukatan baja, takut tuan-tuan di tempat air cantik, jadi nanti tak berapa sesuai. Cuma benda tu kadang-kadang kita kena pandai olah sendiri dan kita kena tahu tanda-tanda kekurangan unsur pada kita punya tanaman lada. Okey, jadi saya harap benda tu boleh faham 1 ke 3 minggu, 4 ke 6 kali, 500 ke 600 mili per pokok sekali siram. Maksudnya 2 botol mineral kecil sekali siram. Tetapi apabila kita punya polybag dah cukup dia punya kelembapan dan basah, waktu kita menyiram, kita jangan set sampai dia boleh pergi 500 ke 600 mili per pokok. Kita takut bazir. Biasanya kalau kita tengok, kalau macam kami di sini bertigasi gantung, kita boleh nampak bila 1/3 daripada kita punya keseluruhan polybag tu airnya dah menitik, kita akan stop. So kalau dia kata ambil masa 3 minit, kita punya timer kita runingkan 3 minit supaya kita tidak membazir kita punya air baja. Okey, minggu keempat dan minggu ketujuh pun sama juga, 4 hingga 5, 6 kali. 4 hingga 6 kali tapi jumlahnya lebih sikit sebab pokoknya waktu ni dah besar Maaf, saya baca soalan-soalan daripada orang Facebook. Okey, minggu ke-8 6 ke 8 kali, tapi saya rasa tak perlulah. Kita buat kekerapan ni dia ada kalau boleh kita jimatkan sikit kos dia. Tapi apa-apa pun kita kena perhati pokok kita sama ada dia cukup atau tidak dengan larutan baja. Kalau tak cukup kita memang kena follow 4 hingga 6 kali kena follow. Kalau dia cukup, contoh kata kita punya kaedah penanaman tu dah masuk musim kedua atau musim ketiga, sisa-sisa baja yang lepas tu dia banyak. Asalkan dia tak jadi toksik, dia masih boleh diserap oleh akar pokok. Okey, ada satu soalan tu saya baca. Izinkan kami mendapat slideshow sebagai panduan di akhir kuliah yang minggu lepas sekali. Dia upload minta dari pihak tuan. Terima kasih tuan. Untuk makluman pihak pengurusan, kita diminta upload nota tu sebagai panduan untuk mungkin peserta baru pun yang nak berkecimpung dalam penanaman kaedah aplikasi Jadi makluman pihak pengurusan Okay. Yang keduanya, jadual sukatan baja AB yang sudah dicampur dengan air tuan. Okey, ya betul. Yang sudah dilarutkan ke dalam, ini bukan baja stok baja yang dah dilarutkan dalam kita punya tangki besar. Biasanya kapasiti air dalam tangki kita 600 gallon 400 gallon, 500 gallon, 600 gallon Okey, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh terus saya akan cuba bacakan Okey, lagi satu soalan daripada orang yang sama, Binod Suparmanyam. Jadual baja ini untuk sebiji pokok Untuk sebiji pokok. Jadual baja ini untuk sebiji pokok.
Macam mana saya nak jawab? Jadual baja ni untuk sebiji pokok. Dia macam ni, bila kita menyiram tu, katalah kita punya kebun 1 ekar. 1 ekar tu katalah kita ada 4,500 polybag. So kita bancuhkan kita punya baja, kita punya kepekatan tu dia perlukan 1.3 ataupun 1.5, contohnya lah. Jadi yang itu kita akan alihkan ke polybag. So that means how? Macam mana? Macam tu lah, saya boleh kata macam tu lah. Untuk sebiji pokok, untuk satu pokok lah maksudnya. Ya, lebih kurang macam tu. Agak-agak Encik Bino ni dia faham. Jadi bila kita dah bancuh kepekatan baja tu 1.5 ataupun 1.8, so kita akan hidupkan pump, dan pump akan mengalirkan air tu ke polybag. Jadi sukatan dia 1.5 ataupun 1.8 per pokok at that time, pada masa tu. Kalau umur dia baru dah sebulan ataupun lebih, sudah dekat-dekat nak mengeluarkan bunga ni. Okey, daripada Ibnu Abu Bakar, baja sama tak formula yang belajar minggu lepas? Untuk makluman yang belajar yang saya highlightkan pada minggu lepas tu ialah umum untuk semua jenis tanaman. Tapi macam saya kata tadi lah, di tempat saya ni air ni bermasalah. Saya tak gunakan formula tu, saya ada formula sendiri lah. Saya terpaksa lebihkan satu-satu jenis unsur dan saya akan kurangkan unsur-unsur yang lain pula. Tapi untuk umum, kalau pada keadaan air yang normal, air yang tak ada masalah sangat, boleh pakai yang tu. Untuk lada, untuk apa semua boleh pakai. Sebab di peringkat awal dulu kami mula-mula menanam, kami ada 7-8 orang. Gunakan formula yang sama, tanam lada pun jadi, tanam timun pun jadi, tanam beria pun jadi, sama. Cuma sekarang ni bila dah environment ni dah makin crowded dengan pertambahan peserta di tempat kami, dengan keadaan kebun yang tak berapa, kadang-kadang biasalah bila dah ramai ni so ada sikit masalah. Baja ni sebenarnya kita boleh, kalau kita nak sebutkan kadar baja ataupun ratio baja ni, kadang-kadang kita kena study juga tanda-tanda kekurangan unsur pada pokok. Jadi benda tu sebenarnya banyak. Kaedah aplikasi ni banyak kalau kita nak halusikan dia. Tapi sekadar peringkat umum, kita nak mengetahui kaedah penanam aplikasi, boleh pakai. Okey, yang ini jadual siraman cili terbuka di musim panas. Umur di ladang 1 minggu, kepekatan 1.3, daripada pukul 9, 10.30, 12, 1.30, 3 dan 4. Tapi saya cuma buat pukul 8.30, 10.30, pukul 2, pukul 4. Tengah hari ni kadang-kadang kita backup dengan air kosong je. Cuma kalau waktu tu panas sangat, kalau kekerapan waktu tengah hari tu antara pukul 12 ke pukul 2 tu, kadang-kadang kita pump 2-3 minit pun pokok layu lagi, kita pump lagi pun pokok layu lagi. Jadi kita tak boleh direct bagi air kosong, kita kena juga bagi walaupun sekadar dia punya ppm tu 1,000 sahaja. Sebab kita punya tanaman ni, kalau yang jenis berbuah, kalau dia terlalu kerap sangat mengambil air kosong, buahnya tak cantik, buah dia akan bengkok. Dia tak akan boleh ambil kalsium. Bila dia tak boleh ambil kalsium, buah bengkok kan. Jadi kena, walau macam mana pun, kalau 2 kali kita bagi air kosong, kali ketiga kita kena bagi juga baja sikit. Jangan direct sangat air kosong. Okey, minggu kedua adalah, tuan-tuan boleh tengok untuk 2-3 minit saya bagi. Saya nak baca ada soalan daripada kita punya pelanggan. Ya, Encik Ibnu Bakar tadi baca itu memang formula yang standard lah. Tapi yang sebenarnya walaupun formula itu standard, kita punya pemakaian tu penting. Contoh kata kalau pokok kita pakai baja tu, formula tu, kita gunakan formula tu, kita nampak pokok tu macam pucat aja, menunjukkan tanda-tanda kurang N. Sebab kami di sini, kalau ikut formula tu, amonium nitrat cuma 375 gram. Tapi saya pernah guna sampai 4 kilo masa-masa tertentu. Tapi dalam keadaan biasa saya guna cuma 2 kilo. Jadi N ni penting juga untuk pokok. Bila pokok N dia lebih, pokok dia hijau, fotosintesis dia cantik dan pokok akan subur. Itu je saya pegang.
jadual baja ini saya boleh pakai untuk terung bendi, cili padi, cili tomato, rock melon dan lain-lain. Cuma saya nak sarankan formula baja yang ada ni, kalau nak rock melon ada lain sikit, dia ada tambahan unsur SOP untuk mengekalkan aroma buah dan juga rasa manis buah. Jadi kena cari-cari lah, kalau nak tu nanti WhatsApp saya pun boleh, tak apa kan. Daripada Cik Atikah Aziz, apakah perbezaan kadar isi pembajaan cili pada cuaca redup atau panas? Apa perbezaan kadar isi pembajaan cili pada cuaca redup? Apa perbezaan? Dia yang sebenarnya kadar isi ni dia tak ada perbezaan. Tapi maksud saya tadi tu, kalau dia cuaca panas sangat, baja yang kita bancuh tu katalah pada waktu tu dia running 1.8. Jadi kalau kita nak bagi pada waktu panas sangat, takut pokok kita, akar dia ni terkecat ataupun pokok dia nanti akan terbakar. So kita cuba kecilkan sikit dia punya bacaan isi. Contoh kata 1000. Sebab kalau nak kira kita bagi air kosong, dia boleh ambil. Tapi takut terlebih sangat air kosong, jadi kita kena letak juga baca. Jadi perbezaannya ni sebenarnya pada kita, ya? Kalau waktu tu, kalau Nabi mudah macam ni je. Kalau waktu tu kita running 1.8, kita letak 900. Kalau Nabi mudah macam tu je, ya? Daripada kita bagi air kosong, kita bagi juga 900 ppm. Dia punya sukatan baca, ya? Okey, Cik Puan Atikah, Cik bakal lagi. Ada yang buat 5 hari baja, 2 air kosong. Okey tak? Maksud macam mana? Ada yang buat 5 hari baja, 2 air kosong. Okey, maksudnya macam ni. Dia maksudnya Cik Ibnu Bakar ni, dia nak cuci dia punya, dia tak nak ada meletakkan baja yang terlebih sangat pada bawah polybag. Yang sebenarnya benda tu kami pun buat. Cuma macam ni, dalam 1 minggu punya penyiraman, kita ambil 1 hari daripada pagi sampai petang kita bagi air kosong. Ianya bertujuan supaya pokok tu akan mengambil sisa baki yang ada di dalam kita punya media, pertama. Keduanya, kita boleh reducekan kesan-kesan toksik baja yang ada di dalam media. Dan pokok kita dia tak akan terkecat, ya. Jadi kau macam tu lah. Tuan, tanaman cili ini bertahan panas pada berapa sel darjah Celsius? Alamak, ini tak pernah awak tanya ni. Yang sebenarnya, kalau cuaca panas dengan hujan, macam mana dia panas, macam mana dia hujan pun, kalau kita dah tanam, kita tengok je lah. Kalau dia boleh bertahan, saya tak tahu dia boleh bertahan macam mana. Kita jangan bagi sampai dia layu, ataupun sampai terlebih banyak daun jadi keriting pun, jangan sampai bentuk. Kalau nak ke atas cuaca panas ni, saya tak tahu. Sebab kami di sini walau macam mana panas tu, kami tahan je lah, kami jalan je. Cuma kalau nampak pokok tu lagi, kita siram-siram lah. Kalau dah terlebih siram air kosong, siram air baju sikit, ya. Okey, kita stop sekejap dengan jawapan kepada QA ni. Kita terus balik kita punya penanaman cili, ya. Seterusnya, pertumbuhan berterusan, hasil berterusan. Ini satu benda penting, ya. Pertumbuhan pokok yang baik boleh dilihat secara luaran. Apa ni? Okey, kira selepas ni kita nak take part, tapi saya nak sambung sekejap. Pertumbuhan pokok yang baik boleh dilihat secara luaran di mana daunnya mempunyai 3 tone warna. Ini kalau orang dah regular dengan tanaman lada, dia akan nampak warna daun tu yang menunjukkan pokok tu subur dengan tidak. Hijau tua, hijau dan hijau muda. Biasalah, daun bawah hijau tua, hijau biasa, pucuk ni hijau muda. Jangan kuning sudah, hijau muda, bukan kuning. Cili berbuah di cabang, itu semua orang tahu.
Cabang wujud apabila ada dua pucuk baru keluar. Cari jalan bagaimana cara pucuk baru sentiasa keluar. Okey, lebihkan air dan nitrogen. Lebih pula, tapi jangan lebih sangat. Bunga akan layu. Bunga akan gugur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tekak saja masalah ni. Saya nak take 5 sekejap. Kita berehat lebih kurang pengurusan 5 minit, 10 minit. 5 minit boleh. 5 minit. Okey, 5 minit ke 10 minit macam itulah. Okey, lebih kurang Kita take 5 kejap Okey, kita jumpa lagi sekejap lagi dalam 10 minit punya masa. Macam mana nak buat banyak dan besar? Pause ni. Sini dekat sini. Dekat sini juga. Sini.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula Okey, seterusnya tip pembajaan, tip pemberian baja. Ini saya rasa biasalah Mulakan dengan kepekatan yang rendah di awal peringkat penanaman dan meningkat sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan pokok. Di sini yang saya katakan, membaca ni walaupun kita ada panduan ni. Contoh kata macam di sini tadi Okey, di sini kita ada panduan ni. Tapi yang sebenarnya ianya perlukan juga kita punya pemerhatian Kita tengok keadaan pokok kita. Lada ni sebenarnya sensitif. Kalau tanaman lain tak apa kisah, tapi kalau lada ni terlebih baja pun daun boleh keting, daun boleh keras betul, hijau pekat keras, terlebih baja. Kita ingatkan ada apa serangga yang dah cocok ataupun kena virus ataupun kena mozaik apa ke, yang sebenarnya tak, lebih baja. Jadi kena jaga Sebab tu nak bertanam ciri kalau orang di peringkat awal untuk nak berkecimpung dalam arena mitigasi, fikir-fikir cuba dulu dengan tanaman lain untuk 3 musim. Lepas tu study bab lada baru boleh nak try tanam lada Sebab saya sendiri dulu pun di peringkat awal saya berkecimpung dalam mitigasi ni. Saya rasa dekat 7-8 musim je saya tanam timun saja cepat berbuah, cepat dapat duit. Okey, jadi kalau tuan-tuan nak try, memang betul dia punya kelebihannya banyak tapi kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga betul-betul, maksud saya tu kita dapat buah yang pertama ni, first batch punya buah lada. Lepas tu second batch tak ada dah, pokok dah bengkok dah melengkung belah atas, buah pun dah ketok-ketok dah Jadi apa-apa pun kita punya pemerhatian ke atas pemberian baja kita tu. Okey, pemberian baja kritikal ialah setelah cahaya matahari pagi hingga sebelum panas terik, iaitu antara pukul 7.30 ke 10.30 pagi. Maksudnya di sini, apabila selepas pada waktu ni pokok dah mula nak menjalankan dia punya fotosintesis untuk tumbuh besar dia. Jadi kalau boleh kita bagi seawal pagi sehingga pukul 10.30. Selepas pada tu, kalau dia layu, kita akan bagi air kosong. Ataupun kalau dah 2-3 kali kita bagi air kosong, kita kena bagi juga baja. Walaupun pada waktu itu 1.8 katakan, kita kena bagi juga 7.800 atau 900 ppm. Okey, di sini yang saya katakan tadi panduan umum apabila titisan baja mulai keluar daripada bawah bekas tanaman menunjukkan sinaman sudah mencukupi. Jadi kita nak setkan kita punya timer tu, walaupun kita set dia 4 minit katalah cukup, tapi kalau 4 minit tu tak ada lagi 1/3 daripada kita punya polybag yang ada tu dah mengeluarkan lebihan baja tadi tu, kita mungkin kena set sehingga 5 minit. Tetapi kadang-kadang 2 minit setengah, 3 minit dah nitik airnya daripada polybag. So kita kena set timer tu betul-betul supaya kita punya larutan nutrien ataupun larutan baja kita tu tak bazir. Jangan sekali kita buat 4 minit, 5 minit air dah bawa penuh daripada polybag tu dah menitik-nitik ke bawah sampai rumput-rumput pun dah jadi gemuk. Jadi benda tu satu baziran, kena tengok juga Okey, lagi satu yang penting di sini, tanaman dari keluarga Solanaceae. Solanaceae ni keluarga cili cili terung tomato memerlukan penggunaan akar yang mencukupi. Jadi di sini kalau boleh kita nak tanam lada, kalau boleh kita punya media tanaman kita yang baru. Tapi tidak setiap kali kita nak tanam yang baru. Peksan kita nak beli kokopit dia kalau seka 10,000 tak cukup. Jadi apabila kita dah tanam 1 musim, 2 musim, musim 3, itu yang saya kata tadi, kita kena balikkan kita punya kokopit tu. Ataupun kalau kita ada mesin peracin yang kecil, kita hancurkan semula. Kalau kita terus tanam nanti dia padat. Sebab tanaman daripada keluarga Solanaceae ni dia perlukan 40 ke 60 ruang pengudaraan di dalam media. Dia tak macam timun, dia tak macam paya, dia tak macam labu air ataupun potol padat sikit pun tak apa. Jadi air baja ada, dia boleh makan. Lada tak boleh. Lada terung cili, lada terung tomato dia tak boleh. Dia nak kena 40 ataupun 60% ruang pengudaraan di dalam kita punya media kokopit sama kelapa gitu.
So apabila kita nak ulang tanaman, seboleh-bolehnya kita kena gemburkan sedikit dia punya media, seboleh-boleh kita kena buat begitu. Dan seterusnya, pemberian air baja yang berlebihan, media akan terlebih lembab, pun masalah juga pada kita punya lada. Dan satu lagi, di sebelah petang nak menghala ke malam, kalau kita lebih beri air kosong, bunga pokok tu akan gugur, so kita punya hasil akan kurang. Jadi berhati-hati. Ini penting kan tak? Nampak macam biasa, kita pun tengok pokok layu, kita pun siram sebelah petang, tak apalah, bagi lebih sikit kita kata satu tangki kita siram untuk 1 ekar, berlenjur-lenjur kita punya peluang besar. Besok bagi bunga semua gugur. Jadi berhati-hati, kalau agak dia layu sikit tak apalah, sebab dengan malam dah tak ada matahari, so malam nanti dia dapat bunga sikit, pokok akan segar lagi. Besok bagi kita bagi besok. Okey, cantik. Jangan kita nampak sebelah petang tu agak layu, kita bagi air sampai 1 tangki, 2 tangki, biar dia pasang betul. Tak boleh, kena fikir-fikir kan. Bukan fikir-fikir lah, kena fikir betul-betul lah. Lepas tu pastikan media bukanlah kering ataupun ringan, agak ringan sedikit dan kering sedikit di sebelah petang. Asalkan pokok tak layu sampai dia punya pucuk tu melentuk. Kalau pucuk tu melentuk layu sangat tu. Tapi kalau daun, sekadar daun dia, orang kata biasa dia tegak, dia terlampai sikit ke bawah tu tak apa lah pun. Kena tengok-tengok, kalau nak bagi pun sikit lah, jangan banyak-banyak kan. Kalau kita bagi macam saya kata tadi, sebelah petang tak apa, kita bagi lebih-lebih, itu pun bagi. Kalau pokok timun atau pokok beria atau pokok betul tak apa, tengah malam kita tembak lagi air kosong tak apa. Tapi lada tak boleh jadi kena ingat-ingat lah itu penting. Sebab tu saya kata nak tanam lada ni bukan, kalau kita tak ada pengalaman dengan tanaman lain, kita terus nak masuk lada, memang fail. Sebab saya dah banyak rakan 5-6 orang sehingga kat panggil konsultan pun tak boleh nak jadi. Tapi benda macam ni tak dia mikir lah kena mikir belaka walaupun saya cakap benda ni macam biasa, tapi kena mikir. Okey, seterusnya penyediaan larutan stok baja. Okey, kalau nak dibacakan pada dia punya itu mudah saja. Larutkan semua campuran A di dalam 100 liter air. Larutan B pun di dalam 100 liter air. Simpan di tempat teduh. Biasalah takkan kita nak simpan tempat panas Dan kita guna setelah kita bancuh larutan stok kita tu selama 24 jam. Selepas 24 jam baru kita boleh gunakan. Maksudnya, saya pernah buat lepas bancuh je balik tu masuk dalam tangki besar. Maksudnya selepas 24 jam tu biar semua unsur-unsur nutrien, sama ada unsur-unsur mikro ataupun mikro, dia larut semua dalam air, dia campur supaya pokok dapat ambil semua larutan. Okey, yang itu mudah ya. Macam saya kata tadi, larutan stok tu yang baru siap tu boleh disimpan selama 24 jam terlebih dahulu sebelum digunakan. Itu tujuannya, supaya semua unsur-unsur mikro dan makro tu dia larut. Penyediaan larutan nutrien kaedah manual. Okey, di sini juga penting yang sebenarnya, sebab kalau kita tengok kenapa ada larutan A, larutan B, seperti yang saya cakap minggu lepas wahal kalau kita bancuhkan semua sekali itu sama juga, dia akan masuk pada satu tangki besar, dia akan pergi ke pokok juga. Tapi kenapa kita hasilkan larutan A, larutan B? Jadi larutan A ni dengan larutan B ni, yang sebenarnya dia tidak boleh bertemu pada kelikatan kurang daripada 100 kali ganda. Saya ulang balik unsur yang ada di dalam larutan A dan juga larutan B, dia tak boleh bertemu pada kelikatan kurang daripada 100 kali ganda. Sebab tu kalau kita nak bancuh, kita mesti nak ada tong ataupun tangki bancuhan kita tu 100 liter ke atas. Tapi tangki yang kita guna semuanya 209 liter. Sebab tu setiap set macam kami di sini, kami yang akan bancuh 2 set. Jadi kalau contoh kata kalsium nitrat itu satu set 11 kilo, kita akan letak 12 kilo. Dan yang lain pun kita kali 2 semua Sukatkan dia punya kepekatan dan pH. Ini setelah kita masuk ke dalam tangki besar, kita tengok pH dia. Kadang-kadang kalau sebelum ni pH dia tinggi, bila kita dah baca
tu masuk ke baja, pH dia akan rendah sikit. Itu semua yang dia akan turun ataupun dia akan turun, dia akan neutralkan sikit disebabkan oleh kita punya set A itu kadang-kadang kita letakkan potasium ataupun digunakan potasium dalam set B. Okey. Pelarasan larutan nutrien. Okey, ini yang ada soalan tadi. Soalan yang lepas pun ada, soalan yang tadi pun ada. Macam mana nak naikkan pH, nak turunkan pH. Ini pun amat penting kalau untuk tanaman lada. Kalau untuk tanaman lain pada lada, lebih kurang aku boleh pakai je lah. Agak-agak kalau biasa kita ambil kira macam contoh kata kesesuaian pH air untuk tanaman mitigasi ialah 5.8 hingga 6.5. Sesuai, paling sesuai untuk mitigasi. Lebih tak berapa nak, ke bawah sikit pun tak berapa nak. Sebab masalah ya, contoh kata gini kalau kata bawah pada 5.8, ada unsur-unsur yang dia tak boleh ambil. Kalau khusus mitigasi betul, dia ada carta dia. Kalau pH tu bawah pada 5.8, contoh kata dia tak boleh ambil, contohlah contoh dia tak boleh ambil kalsium. Tapi kalau kita pandai, kita boleh backup kalsium ikut daun pula. Jadi maksud saya tadi, kalau dia tak boleh ambil kalsium, buah akan jadi macam pin bowling lah. Kalsium dia tak boleh ambil. Contoh macam tu kalau pH kita rendah. Contohnya kan. Begitu juga dengan pH kita kalau tinggi. Bila pH kita tinggi, dia tak boleh ambil boron katakan. Bila tak boleh ambil boron, kita punya buah ni dia meja-meja lah macam orang meja kawan Lebih kurang macam tu je cakap. Agaknya lah lebih kurang macam tu lah kalau kurang boron pada tanaman kita. So dekat sini kita ada macam mana nak naikkan pH kita, ataupun kalau pH sudah terlalu tinggi kita nak turunkan sikit. Campurkan natrium karbonat ataupun kalium hidroksida, atau natrium hidroksida atau kalsium bikarbonat. Saya boleh sebut apa yang tertulis. Masalahnya di mana kita nak dapatkan benda ni, dengan kuantiti berapa. Adakah di kedai itu dijual dengan kuantiti sekilo, 2 kilo ataupun 1 buni, 2 buni. Itu je masalah. Sebab tu kedai-kedai tak berapa nak jual benda ni. Sebab orang jangan pakai. Kebanyakan orang kata, oh saya punya tempat air boleh pakai. Boleh pakai, boleh pakai, semua boleh pakai. Tapi tak tahu pH terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bila ada lagi satu alat, tapi ada nak ni liquid, tapi daripada company. Kalau tak silap saya, company Britomac. Dia punya liquid dia nama Excellent. Saya pernah pakai sebab saya rapat dengan company-company yang supply benda ni. Jadi kalau ada benda yang dia boleh try, saya akan try dengan cuma lah maksudnya. Itu memang bagus. Tapi mungkin ada certain kedai yang jual benda ni. Bila kita kata bagus boleh pakai, okey dia akan letakkan dekat kedai tu, dia akan promote. Okey, jadi kalau contoh tadi kata macam kita nak naikkan pH air, campurkan natrium bikarbonat atau kalium hidroksida atau natrium hidroksida atau kalsium bikarbonat. Kedai racun yang jual racun, kedai yang jual baja mana yang ada jual barang? Kecuali kalau kedai-kedai besar. Kalau kedai-kedai di kampung saya rasa, sebab kita kalau di kedai-kedai di sebelah kampung, sebelah luar sikit pada bandar, kita banyak yang fikir je benda-benda macam ni kurang tau. Tak banyak orang tahu. Lepas tu kalau kita nak turunkan pH, campurkan asid nitrik atau asid hidroklorik atau asid fosforik. Pun sama tu macam saya kata tadi lah. Kedai mana kita nak dapatkan bahan? Dan kedai itu akan menjual dengan kuantiti yang macam mana? 1 buni, 1 kilo. Kalau 1 kilo mungkin kita boleh beli. Tapi kalau 1 buni, dah harga pun saya tak tahu sebab saya tak pernah guna ni. Sebab di tempat kami air pH dia cuma paling rendah pun 5.6. Sesekali lah, sesekali 5.6. Kalau tak dia cuma 6.1, 6.2 macam tu je. Okey, jadi yang ni cuba take note masing-masing ya. Lepas tu cubalah tanya di kedai-kedai yang jual baju ataupun racun-racun pertanian. Pencegahan dan kawalan penyakit. Setiap tempat tak sama. Olahan penggunaan racun pun kadang-kadang tak
sama. Tapi apa-apa kita kena tahu pun, ini adalah contoh-contoh serangga yang bermanfaat kepada tanaman. Aku kata ada semua pokok bermanfaat. Yang pertama tu apa? Saya panggil dulu belalang sekacung, belalang kacung. Yang kedua tu lebah, yang ketiga tu ladybird. Lepas tu ada lebah juga pun. Lebah tu keluduk. Lepas tu lebah tukang. Lebah tukang ni macam kumbang tu. Cuma masalah serangga-serangga ni bila kita mengacun dengan dia mati. Jadi tak kacun, pokok kita pula mati. Bila kita kacun dengan dia mati. Okey. Jadi tak apalah tu, kita tinggal aja. Kenali perosak tanaman. Ini sekitar lalulah yang sebenarnya perosak tanaman ni dengan juga pemusnah tanaman macam serangga-serangga apa semua ni. Setiap tempat kadang-kadang dia tak sama, tapi ada yang setiap tempat tu kalau kita tanam je lah tu whitefly mesti ada macam ni. Whitefly mesti ada. Di tempat kami sini bermacam-macam kaedah lah kita guna. Sampai masa kalau bulan 3, bulan 4 memang banyak whitefly. Saya pernah tanam timun, umur 2 minggu saya potong sebab whitefly terlalu banyak. Daun pun dah keras, dah tak, pokok dah tak boleh pergi, saya lepas potong. Dalam bulan 3, bulan 4 biasanya dia banyak. Sebab tu orang mula-mula nak tanam lada. Kalau kita kebanyakan tengok petani-petani yang tanam secara konvensional, dia akan tanam pada awal bulan 1. Pada bulan 12 dia penyemat, pada bulan 1 dia tanam. Dia kata pada bulan 1 tu serangga buang, so pokok mudah naik. Ada kemungkinan, saya tak pasti, tapi ada kemungkinan. Sebab dia orang lama kan, kita ni saya baru lagi. Okey, ni whitefly. Jadi racun yang biasa saya gunakan untuk whitefly, saya sebenarnya saya banyak guna racun keluaran Avansia. Jadi kita di sini macam-macam lah racun, apa-apa pun saya tak berapa arif sebab kadang-kadang di tempat lain nama racunnya lain. Atas jenama lah, bukan atas AI. Atas AI pun saya tak berapa arif nak nyebut belit-belit tidak kan. Cuma kalau kami di sini kami pakai Agus untuk bunuh dia punya hidup whitefly, Abiko untuk musnahkan dia telur. Kami mesti pakai itu je. Kan memang boleh lah. Tapi kekerapannya kita kena tengok juga lah. Kadang-kadang 3 hari sekali, kadang-kadang 4 hari sekali, kadang-kadang kegak 2 hari sekali pun ada kalau terlalu banyak whitefly. Okey, ini epid pun kalau dengan tanaman tak kira lada ke apa-apa memang mesti ada punya. Dan saya rasa kalau epid ni sekadar racun-racun biasa dia. Tapi kalau whitefly ni kena cari racun yang betul-betul sesuai dengan dia. Biasanya kalau kita bergabung ni kita ada geng, banyak yang orang boleh kongsi. Kalau epid ni saya rasa racun-racun biasa je. Campur sikit yang bau busuk dia akan keluar, kena dengan racun yang kita bagi untuk bunuh dia akan mati. Ini hama merah ataupun red spider. Itu apa? Red spider. Spider merah je lah. Dia buang hama lah. Hama ni biasanya kalau geng-geng yang biasa dengan racun, abang mati dia dah boleh jalan campur melatihan sikit bagi dia busuk, dia keluar kena dengan abang mati, dia mati biasanya itulah. Ini kutu, orang panggil apa? Kutu daun. Dan ini kutu tree. Ini yang biasanya kalau dia menyerang pokok lada, kita tengok di bawah tu pokok lada akan jadi macam tu. Ini pangkal kepala lada, buah lada dia jadi macam ni. Kacang pun kadang-kadang kalau kita tengok pangkal buah dia jadi macam ni, dia macam ada fungus. Dan itu menunjukkan pada bunga dia tu memang ada kutu tree. Kutu tree ni sebenarnya nak kesan dia mudah, tapi nak racun dia agak payah sikit. Sebab gini, kalau kita nak kesan, kalau kita tengok contoh kata macam lada ataupun kacang panjang ataupun apa-apa lah, timun ke apa, dia punya bunga tu kalau kita petik satu, kita tiup bunga tu, dia punya kutu mesti keluar. Kalau dia ada kutu lah, kutu dia mesti keluar. Kita tiup, dia keluar. Okey, kita nampak dia keluar memang ada kutu. So kita kena pakai lah racun nak bunuh dia punya kutu tu. Kalau tidak, nanti kita punya buah lada jadi macam ni lah tadi. Jadi macam ni. Kacang panjang pun serupa dia akan berkarat di kepala buah tu.
Okey, racun ni pun banyak jenis. Kena share lah. Saya nak cakap pun racun ni kena khusus racun kot. Racun makhluk rosak kot. Kena minta lah dengan jabatan ada khusus racun makhluk rosak. Kena tengok lah pengurusan kena khusus racun kot lepas ni. Nak kenalkan jenis serangga dan racun yang sesuai Okey, leaf miner ni kalau kami di kebun ni biasa panggilnya pelombong daun. Pelombong daun ni biasalah, biasanya pokok di peringkat awal kalau kita dah kawal dia, bila pokok dah besar dia tak ada. Tapi di peringkat awal masa daun 2, daun 3, daun 4 dia ada. Kalau kita tak kawal dia terus sampai ke atas. Tapi kalau kita kawal biasanya di peringkat daun 2, daun 3, daun 4 dia ada, lepas tu dia tak ada lah. Ini Spodoptera. Racun biasa-biasa je, agak-agak ada bau busuk sikit dia lari lah. Tapi dia datang balik. Lepas tu kami gunakan perangkap lalat buah. Kita gunakan meter agenol. Itu konsep lama sebenarnya, tapi dia bagus. Lepas tu plastik kuning dengan pelekat. Okey, dia akan mati. Dia akan pergi dekat plastik kuning. Okey, milibak ni biasalah, semua biasa dengan milibak ni. Racun milibak ni tak perlu yang pelik-pelik sangat racun lah. Ada bau-bau busuk, dia boleh lalu, boleh mati dah Okey, ini jenis-jenis jangkit kulat. Jangkit kulat ni kalau pada lada saya rasa tak ada kot pelapor-pelapor dia kot. Ini pada macam yang agak berbulu sikit lah, macam timun, tenikai, petola dia ada Ini pakai, kalau regularnya geng-geng kami kat sini Mancozeb dengan Antracol, tapi dia banyak lagi kalau daripada keluaran company-company lain, contoh kata macam Harimau, Amotan, itu banyak, tapi harga dia boleh tahan lah. Kalau macam kita pakai Mancozeb dengan Antracol 340 je, 30 je. Tapi kalau macam Harimau, Amotan tu dah sampai 70, 80, 100 lebih. Amotan sampai 100 lebih, 120 dalam 500 ml je dia punya sukatan, satu botol Tapi yalah, racun tu bagus-bagus lah, tapi poket lah, rasa tak bagus Itu untuk kelapa debu ataupun kelapa doni. Kemudian serangga, contoh ini adalah contoh pakej yang digunakan waktu Nota ni dibuat lah. Waktu tu racunnya, kalau kita nak pakai mitek, campur dengan titik untuk racun kulat. Kalau kita nak pakai Solomon, sesuai racun kulat ialah Antracol. Sekarang pun ada, saya tak apa nak pasti, orang kadang-kadang banyak sangat pair racun. Untuk lada lah, untuk tanaman lain tak ada, tapi untuk lada Alika dengan Antracol, Confido dengan titik. Jadi dia punya pasangan tu kena ada. Kita gila-gila kan. Hari ni semua pakai semua orang pertama, selang 3-4 hari pakai semua orang 2, kita gila-gila kan. Ini atas jenama racun ni, bukan AI dia. AI dia saya sendiri pun tak boleh. Macam saya kata tadi lah, kalau saya nak nyebut 1-2 tu boleh, lepas tu yang lain ni lidah saya pun balik nak nyebut dia. Jadi racun ni kadang-kadang kita boleh bincang dengan sahabat-sahabat kita, ataupun kita tanya terus di kedai. Kalau sahabat-sahabat kita yang biasa dah dengan penanaman lada ni, kongsi-kongsi lah. Macam saya pun, saya tak biasa, tapi saya sedih lagi boleh kongsi-kongsi lah apa yang saya tahu Okey, lain-lain bahan yang kita gunakan untuk racun kulat ataupun racun serangga, seperti yang tuan-tuan boleh tengok lah. Copper oxide. Copper oxide ni yang sebenarnya tuan-tuan kena jaga sikit racun kulat, dia tak boleh campur dengan racun lain. Dan kalau kita nak gunakan dia di peringkat awal sebelum pokok kita kena serangan. Kalau dah kena serangan, bagi saya lah tak berapa sesuai. Dan racun serangga tu, silikron tu saya rasa sekarang dah tak ada, dah kena ban racun tu. Abimax ni macam apa mati tu lah. Confido ni biasalah, jangan beli Confido Thailand dah lah. Nanti dengan kita besan Okey, kalau sebelah racun kulat kalau kita ada Toxin M ni, saya rasa Mancozeb ni Religio tu Bayer punya company Ridomil ni agak berat sikit lah, tapi mahal sikit lah. Okey, seterusnya racun serangga pun kalau sekarang pun mungkin jenama-jenama lain yang banyak yang keluar. Saya sendiri pun nak sebut, saya tahu lah macam mana banyak dengan racun ni. Setiap kali kalau ada serangga-serangga yang beli, kita akan tanya pada kedai-kedai yang jual racun, apa serangga yang paling sesuai. Okey, ini ada sedikit tip semburan. Sembur setiap 4
ke 5 hari selepas kerja-kerja cantasan. Jangan guna hanya sejenis racun sahaja. Macam saya kata tadi lah, kita kena gigit-gigit, kita tak boleh sebut satu jenis racun aja. Kadang-kadang dia lali ataupun dia immune. Dia lali lah, dia lali dengan racun yang kita guna. Mula-mula dia kena mati, ramai geng-geng dia mati dengan dia mati. Lepas tu ada yang hidup tu kena semua kali kedua lah. Ada ramai yang pula yang hidup. Tak ramai yang mati, lama-lama dia dah tak mati. Okey, tukar kaedah kawalan. Jika ada simptom, sesuaikan racun yang digunakan dengan punca ataupun perosak adalah. Mana kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau waktu tu serangga ni, kita gunakan betul untuk serangga tu. Cari betul-betul. Kalau nak kira spek daripada orang bahagian racun, kalau pada botol tak ada tulis sesuai untuk tanaman timun, terung ataupun cili, kita gunakan pada tomato, tak boleh. Kalau dia ikut spek orang bahagian racun, dia tak bagi. Kalau dia kata racun ni sesuai untuk tanaman sawit semua, tanaman sawit apa ke durian, kita nak gunakan untuk sayur, tak boleh. Tapi kebanyakan saya tengok kalau saya pergi tempat-tempat orang, racun tu sesuai untuk sawit, dia pantai dengan sayur. Mati memang mati. Memang mati. Tapi tak sesuai, tak boleh kalau nak kira. Okey, ada sedikit tambahan. Kebanyakan racun serangga boleh dicampur dengan racun ulat. Semburan 2 dalam 1. Di sini saya kalau boleh minta tuan-tuan berhati-hati. Okey, saya baca yang seterusnya. Semburan boleh disertakan dengan baju folia atau hormon 3 atau 4 dalam 1 semburan. Pastikan tujuan dan patuh arahan. Okey, macam tu Okey, maksudnya gini. Seboleh-bolehnya bagi saya lah, saya kongsi bukan benda ni bukan pada nota jabatan ataupun, tapi saya nak kongsi satu benda Kalau kita nak gunakan racun serangga, kalau boleh jangan banyak sangat dalam 1 semburan. Contohnya, saya pernah tengok sahabat sampai 5-6 jenis 1 semburan. Dosis pula dia follow ikut botol. Jadi berapa punya berat racun tu. Kemudian selang 3 hari pula dia cuma guna 2 jenis. Jadi racun jadi ringan pula. Jadi serangga tak mati lah. Jadi bagi saya kalau boleh meracun kita punya tanaman, tak kira lah lada ke apa-apa tanaman sayuran kita. Kalau boleh racun serangga ni cuma 1 ataupun 2, dan racun ulat 1 ataupun 2. 3 cukup. Katalah racun serangga 2, racun ulat 1. Ataupun racun ulat 2, racun serangga 1. Okey, campur dengan suplemen. Jadi 4 cukup. Dah, jangan nak 5-6. Itu pun lagi banyak 4. Sebab saya yang sebenarnya saya kata suplemen ni saya suka asing. Kalau saya menyembur tanaman saya dengan racun serangga, kalau saya nak campur suplemen, saya akan tengok pokok. Racun apa yang saya perlu untuk serangga? Hanya 1 saja. Contoh kata white fly banyak, saya letak Agus. Saya letak suplemen, cukup. 2 cukup. Kulat pure, mungkin 3-4 hari lagi saya bawa pakai itu. Kalau kita campur banyak-banyak, saya pun tak tahu macam mana. Kalau kita makan nasi boleh, lauk kari, lauk singgang, lauk asam pedas, lauk lemak. Lepas tu perut kita berodak. Rasa-rasa tanaman macam tu juga kot. Saya pun tak pasti. Tapi cuba fikir-fikirlah. Saya kata saya tak minat. Kalau terlalu banyak sangat racun dicampur pada 1 kali kita racun sampai 5-6 jenis. Macam mana pokok nak ambil? Mungkin boleh kot, tapi mungkin tak boleh. Saya cuba fikir-fikirkan. Sebab saya lebih suka kalau contohnya macam suplemen. Suplemen saya suka berasing. Saya campurkan dengan 1 jenis racun serangga, ataupun saya tak pakai racun serangga, saya pakai racun ulat saja. Kadang-kadang kita ada juga tengok kita punya sahabat-sahabat suplemen sampai 2-3 jenis. Tuan-tuan tahu tak kalau banyak sangat jenis suplemen yang kita gunakan, kesan macam mana pada tanaman kita? Sebab masalahnya tuan-tuan tak tahu suplemen ni apa yang terkandung dalam suplemen. Sebab attitude kita petani Malaysia lah, luar negara lain. Kalau Malaysia ni macam ni Kalau kita kata 1 botol ni, okey, ini nama dia sekian. Nama dia katalah nama dia Amin. Dia ada tulisan ni dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Sepanyol, dalam bahasa Arab. Tapi orang yang pakai kata benda ni bagus. Harga dia 100.5. Perangai petani orang kita ni, dia tak suka minat, dia tak suka tengok satu benda yang dia boleh baca tu. Dia suka dengar satu benda yang orang bercakap, dan dia suka tengok gambar yang cantik. Katalah gambar tu buah pisang tu berkilat, buah terung tu orang kata, orang pekan kata berdino, dia boleh kilat.
Itu bukan petani Melayu kita suka. Kalau lah kata baja ataupun suplemen tu hanya tulisan, dah lah tulisan, harga pula mahal. Jadi petani kita dia jarang berminat kalau kena macam tu. Sebab tu mengedar dia pandai. Okey, dia kata ni suplemen ni bagus untuk buah dia akan letakkan buah-buah timun, kan buah-buah temikai, kan buah-buah betik, kilat-kilat gambar. Petani kita pun suka lah, ni bagus ni. Kau tengok dia gambar. Tengok gambar je. Semua tak jadi pun ke buah tu. Jadi suplemen ni sebenarnya, sebab tu saya kata kalau kita guna banyak suplemen pada satu ketika, akan terkesan juga pada kita punya tanaman, terutama tanaman sayuran kita yang jenis buah. Contoh macam ni, katalah kita gunakan satu suplemen A, suplemen yang unsur yang ada kat dalam dia sebenarnya suplemen ni sama ada organik ataupun kimia. Contoh kimia, kalau organik ni orang banyak tahu, tapi kalau kimia, katalah unsur yang ada dalam suplemen tu magnesium 0.8%, kalsium 0.7%, lepas tu dia ada boron berapa persen. Okey, itu satu jenis suplemen. Suplemen kedua pula yang dicampur ada juga magnesium 0.12%, lagi tinggi. Boron dia ada 20%, lagi tinggi. Jadi bila kita dah campur pada satu ketika masuk dalam tong kita menyembur tu, bila kita menyembur, pokok waktu tu dah terlebih ambil magnesium. Bila dia dah terlebih ambil magnesium, ada unsur yang dia tak boleh ambil. Contohnya kalau dia terlebih ambil magnesium, contohnya katalah dia tak boleh nak ambil zinc. Kalau dia tak boleh nak ambil zinc, daun pucat. Dia tak boleh nak ambil mangan, suluh ataupun pucuk bau takkan keluar. Jadi kita pada makan buah utama, buah kedua tak ada, buah pucuk tak keluar, lebih magnesium dia makan, contohnya lah. Jadi sebab tu kita nak beli suplemen ni, kita kena tahu fungsi setiap suplemen tu, apa unsur yang ada dalam suplemen tu. Kita jangan suka-suka beli. Kalau satu jenis kita beli, kita sebut, okey dia kata suplemen ni lengkap A to Z, daripada pokok kecil sampai pokok besar, you pakai je tak apa, mungkin boleh kita terima lah. Tapi kalau kita yang rajin membeli, pantang pergi kedai racun, pergi kedai ubat, ubat tanaman, kita beli je apa suplemen itu suka. Jangan, boleh, tapi kalau kita gunakan, okey katalah kita gunakan botol yang kita beli itu dia saja, tak apa. Kemudian minggu depan kita gunakan suplemen lain, tak apa. Tapi kalau kita campur banyak sangat suplemen, yang ni kita nak pokok ni dia punya batang gemuk, yang ni nak dia punya buah gemuk, ni nak dia punya akar gemuk, semua benda gemuk juga. Jadi kita fikir-fikir nak beli suplemen ni. Jangan suka-suka beli. Dan keluar sekarang ni kalau kita tengok, suplemen memang banyak sangat gini. Tapi bagi saya lebih suka keluaran suplemen daripada Sepanyol. Sebab Sepanyol ni dia punya teknologi untuk pengeluaran suplemen memang tinggi. Memang terror lah dia orang. Tapi masalahnya macam saya kata tadi lah, kalau suplemen keluaran daripada Sepanyol, dia tak ada gambar-gambar, dia cuma tulis je. Nama company ni pun contoh kata Blue Ocean, gambar lautan je. Satu apa kita tak nampak. Jadi attitude kita lah, tadi kita macam mana kita nak kata benda tu bagus tak bagus sebab tak ada gambar. Kecuali kalau ada gambar buah pisang ke buah betik lah, memang kita suka. Jadi itulah sikit tip yang saya boleh bagi tentang suplemen. Jangan suka-suka nak beli. Memang bukan kata suplemen dia tak bagus, setiap company yang buat tu memang bagus. Tapi masalahnya kita beli 3-4 suplemen, kita campur semua sekali. Itu jadi tak bagusnya. Dan semua suplemen walaupun kita buat micro organic local, kita buat air baja ikan, memang bagus. Tapi campur lagi banyak-banyak benda. Itu yang jadi tak bagus tu. Okey, jadi untuk nak gunakan suplemen ni kena fikir-fikir, kena asing-asingkan betul dia. Okey, amalan pengusaha swasta komersial. Secara besar sikit lah. Macam ni lah, semburan tambahan vitamin, terutama pokok tua. Kalau untuk mengekalkan pokok tu keluar buah lagi, walaupun umur dia dah 3 bulan, 4 bulan, contoh kata macam lada ni, dia boleh lagi berubah. Jadi kita bagi dia vitamin, benda ni suplemen semua lah amino acid, fulvic acid, humic acid dan seaweed. Benda ni semua ada jual kan? Semua ada jual. Lepas tu setiap semburan dicampur pula dengan booster. Booster ni kalau dalam pertanian, booster tanaman kita buat sendiri yang buat orang campur dengan labu, ragi, belacan, betik, pisang, nanas. Itu kita buat sendiri. Itu kena khusus lain lah. Khusus cara nak buat booster pun boleh campur. Kemudian satu lagi tuan-tuan, penggunaan booster jangan suka sangat 2-3 hari booster, 2-3 hari booster jangan.
Kalau dia kata seminggu sekali lah, 10 hari sekali lah pakai. Jangan suka-suka nak pakai. Okey, ini contoh pemeriksaan di ladang. Bila kita dah mula tanam, apa benda yang kita perlu buat, kita tengok pH media kita, kemudian dia punya pH dan isi media. Isi bukan isi sebenarnya, pH media saja. Isi tak ada isi pada air baja. Kemudian simptom serangan, kita kena perhati. Kita jangan suka-suka tanam-tanam, lepas tu bila kena sakit ni. Sebab masalahnya bila kita tanam komersial ni, kita sebagai tuan, pekerja kita tu yang buat kerja, jadi dia tu kalau boleh kena tahu juga tanda-tanda serangan. Dia boleh bagi tahu kita. Oh bos dia kata ada ulat ini, jadi kita tahu apa racun nak pakai. Ataupun dia kata daun tiba-tiba layu, ada daun, ada tombok-tombok hitam, jadi kita tahu penyakit apa. Jadi kita kena cek benda tu semua. Kalau kita tak ada masa, kita punya pekerja kena tahu benda tu semua. Jangan nanti sampai satu ketika pokok layu semua sekali. Jadi kita kena tengok benda tu semua. Dan bangunan plastik itu biasalah netting dia sama ada kita tengok bocor ataupun tidak, ataupun yalah bila bocor tu sekarang tu boleh plastik, bumbung plastik tu kalau rumah SPS tu, kalau bumbung dia bocor, hujan habis basah setempat pula Jadi kita kena cek benda tu. Paling tidak pun 2-3 minggu sekali, sebulan sekali kita kena tengok. Tapi kalau pH kena tengok 2-3 minggu sekali kena tengok. Serangga-serangga kalau boleh hari-hari kita tengok. Sebab tu kita nak kebun, jadi kita hari-hari kena tengok kebun. Kalau kita tinggalkan pekerja kita, saya rasa tak ada benda kita boleh dapat Okey, petunjuk prestasi tanaman cili. Ini saya rasa kalau orang dah biasa dengan tanaman cili dia tahu. Umur 25 ke 30 hari ataupun biasa kita sebut sebulan kita pindah ke polybag. Minggu ketiga ataupun minggu keempat pokok dah mula nak. Pada tu ketinggian dia lebih kurang 30 cm, 30 cm, 24, 2 kaki, dalam 2 kaki lah kot tinggi pokok Kemudian umur 3 minggu di ladang, daun tua, masa lebar 2 ataupun 3 jari dan berwarna hijau tua. Kalau warna hijau muda ataupun kuning ada masalah. Jadi kena perhati-hati kalau benda tu. Biasanya kalau orang biasa dia tahu, dia akan tengok. Ini lebih kurang, tapi gambar ni mungkin tak berapa jelas kot. Dia kalau nak jelas kena khusus betul-betul berdepan lah. Macam khusus dulu-dulu lah, bukan online lah, kena berdepan baru nampak Simptom kekurangan nutrien yang ini sebenarnya dalam web banyak. Contoh tanda-tanda kekurangan N, tanda-tanda kekurangan boron, tanda-tanda kekurangan dan tanda-tanda terlebih ambil N, tanda-tanda terlebih ambil boron. Benda tu kita kena tahu. Kalau tak kita just tanam tunggu hasil. Kalau ada banyak-banyak, kalau sikit-sikit lah. Dalam web boleh tengok. Buka web aplikasi, lepas tu buka lagi dia punya yang kecil-kecil dia tanda-tanda kekurangan unsur. Ada akan keluar banyak. Boleh tengok semua sekali, boleh baca semua. Kemudian sistem pengairan dia pun penting juga. Kadang-kadang dia tersumbat, kenapa dia tersumbat? Sekejap lagi kan mungkin saya boleh cerita lah tu Okey, habit cili, yang ni saya rasa kalau orang biasa tanam cili semua tahu. Dia akan berbuah di cabang. Dia tak berbuah di pucuk Ini semua tahu. Pastikan setiap buah melekat dan besar di setiap cabang. Ini biasa semua jenis dari kecil dan besar semua dia akan buah kat cabang Membilas media ini katakan kita dah habis musim. Kita punya media tu kita sementara kita nak tunggu nak tanam musim baru, kita kena bilas. Air bersih ataupun baja cecair yang mempunyai pH 6 ke 6.3. Yang ini kadang-kadang susah nak dapat. 6 ke 6.3 nak bilas kita punya media Masa ialah pagi satu kali dan pagi satu kali sebelum siraman utama. Okey, kekerapan setiap hari atau jika perlulah untuk kita bilas. Yang ini sebenarnya dah ada pokok bukan tak ada pokok Maksudnya kita nak menetralkan saki-baki baja yang ketiga. Kadang-kadang kalau lama-lama sangat kita tak bilas, dia akan jadi toksik. Bila toksik pokok kita bantu tu. Okey, cantasan ni saya rasa kalau orang biasa dengan lada dia perlu. Kalau nak belajar betul cara cantasan ni kena ke pokok lada lah. Kena cari pokok lada, kita boleh tunjuk lah. Kalau nak tunjuk gambar ni saya tak pastilah orang boleh faham tidak Ikat tradisi tu kadang-kadang cara dulu lada kita pakai ikat, sekarang dia orang pakai jaring Ataupun kalau macam timun ke puya ke apa ke dia lilit pada batang ataupun pada tiang ataupun pada tali gitu lagi tu Ini bentuk cantasan cili.
2 bagi 4, 4 kali 4 bagi 4, 4 kali 4, 4 kali 4, 8 dulu, 8, 16. Tapi bila dah segabut, kita kena buang kat bawah tu, jangan bagi terlampau crowded sangat daripada bawah. Sebab tu kalau kita tengok pokok lada, daripada atas ni dia dah cabang 2, 4, 4, 8, 16 Ni daripada atas. Yang ini kalau kita dah cantas daun ke bawah ni. Yang sebelah kiri tu kalau kita tengok sebelum kita cantas, dan sebelah kanan tu kita dah buang dia punya tunas-tunas yang kita tak perlukan. Sehinggalah ke cabang Y ni baru kita biarkan dia punya daun. Yang bawah tu kita buang dia punya tunas. Daun ni jangan buang habis. Kalau kuning tu dibuang lah. Kalau tak buang tu, kalau dibuang semua sekali kan dia nak buat fotosintesa macam mana Okey, yang ni kita belum buang. Dia punya sumur ni banyak. Yang ni kita dah buang. Tapi daun-daun yang ada ni kita jangan buang habis. Kecuali yang bawah ni kalau dia dah kuning kita buang lah. Kita buang. Kemudian dia punya tunas-tunas ni tuan-tuan. Jangan kita buang-buang letak kat tepi je. Kalau boleh letak sepat, pakar. Kebanyakan ialah cakap mudah 100-200 pokok boleh lah. 1000-2000 pokok, 10,000 pokok. You bila masa mau angkat masuk dalam ini kita punya wheelbarrow mana dah masuk buang tepi sajalah. Ulanglah dia Jadi sebenarnya lada ni dia sensitif sangat dengan benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita tak report bila berlaku keting ke apa ke, habis punah kita punya pokok Okey, jadi itu yang kaedah yang saya kata tadi, kita buang dia sulur ni sampai ke dia cabang Y ke atas. Ni kat sini, cabang Y ni. Yang atas tu pun kita biarkan. Boleh biarkan dia cabang semua sekali jadi macam ni. Okey, macam ni Yang bawah dah tak ada. Cuma ada daun besar je, sulur dah tak ada. Okey, ni dia cabang Y yang bawah. Ni cabang lastik pun begini. Cabang lastik, kita orang panggil cabang lastik kan. Okey, ini hasil dah lebih buang. Ini ialah biasanya orang kata kalau nak mengajar tunduk kamu macam cantik. Yang kebun sendiri kadang tak cantik. Memang betul tu. Nak mengajar kalau tak cantik siapa nak belajar tapi kalau buat betul-betul insyaAllah cantik Okey, ini tree training ni untuk menghasilkan hasil yang konsisten dan juga sehat dan juga pokok tak kena penyakit Gambar ni semua memang follow SOP lah, memang cantik lah Okey, ini dia punya hasil. Ini saya rasa kalau orang kenal orang rasa lada zaman dulu ni kot, lada 461 kot, bukan Sakata kot. Kalau Sakata besar lagi kot. Saya rasa ciri kulai 461 kot, kulai minyak kot. Macam tu lah, tempat dia kepala kecil Okey, tip tambahan berat buah 1 hingga 2 jam sebelum kerja memungut hasil, lakukan penyiraman yang lebih sikit. Tapi jaga-jaga juga takut bunga-bunga dia layu nanti. Tapi cuba-cubalah kita cuba. Sebelum kita pungut hasil tu, katalah kita pakai timer, kita pungut hasil pagi, pukul 7 pagi. Pukul 5 ke pukul 6 tu kita lepaskan air sikit dalam 3-4 minit. Bagi dia boleh isap air tu, supaya buah tu lembab. Jadi dia berat sikit Okey, ini dia punya purata hasil lah. Antara 2-5 kilo per pokok, tengok variety lah. Kadang-kadang ada lebih lagi kadang-kadang ada kurang, tengoklah. Kadang-kadang kalau ada penyakit, dia boleh keluar 10 biji 10 biji berapa gram, tak dapat tempoh pungut hasil 2 bulan atau lebih. Biasanya lebih sebenarnya batch pertama je pun kita dah dekat 2 bulan kita boleh pungut. Lepas tu batch kedua lagi. Okey, ini satu gambar